Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Okey, hari ini saya akan bercakap tentang topik LPPSA. Saya nak cerita pasal LPPSA dulu, lepas saya sentuh sikit pasal KWSP dan akhir sekali saya sentuh juga pasal loan lah. Sekarang ni saya akan type untuk kita pergi ke website LPPSA dah. Okey, mana-mana orang kata nak belajar tu. Okey, setiap kali kita nak buat loan untuk government servant lah, okey, penjawat awan ataupun lebih dikenali sebagai lembaga perumahan penjawat sektor awam ni, pegawai mana-mana orang kata perunding perumahan ke, orang kata pekerja perumahan atau macam mana, pegawai pemasaran ke, orang kata perunding perumahan pun dia akan check melalui laman web LPPSA dah. Okey, dalam ni LPPSA ni sudah bagi orang kata macam-macam dah kata maklumat dia dah. Maknanya dia fokus kepada gapo, apa tu. Benda ni bukan sekadar orang kata perunding yang perlu ataupun pegawai pemasaran yang perlu faham, tapi orang kata sebagai kita penjawat awam sendiri pun kena faham benda ni dah. Okey. Jadi orang kata syarat utama yang orang semok melalui yang macam pegawai pemasaran kami minta slip gaji 3 bulan tu kan. Dia akan semok melalui kalkulator pengiraan kelayakan lah. Okey, maknanya nak tahu lepas ke dak orang kata apa ni, syarat-syarat untuk buat rumah tu, kita akan semok daripada sini dah. Okey, jadi maknanya bukan setakat orang kata perunding kami pun boleh check. Jadi customer sendiri pun kata boleh check jugalah. Dah. Okey, lepas tu biasanya untuk syarat LPPSA ni, dia ingin kata pekerja kerajaan yang sudah berkhidmat dalam tempoh 2 tahun hingga 3 tahun. Sebabnya baru-baru masuk kerajaan ni, dia tak akan bagi lagi untuk dapatkan syarat pinjaman ni. Sebab bila lah anda mampu ataupun layak untuk dapat pinjaman ni apabila anda sudah kata sah dalam sektor awam. Maknanya sudah confirm lah. Maknanya biasanya confirm dalam kerajaan ni 2 tahun ataupun 3 tahun dah. Maknanya bila once awak dah confirm, terus orang kata kita layak untuk dapatkan pinjaman LPPSA. Okey, apa kata bagusnya LPPSA ni daripada loan bank ke apa semua dah. Maknanya LPPSA ni dia bantu 100% orang kata penjawat awam. Maknanya tak perlu bayar muka, tak ada 10% deposit lah. Mana tak perlu keluarkan duit sendiri dah. Lepas tu dia cover insurans lagi, insurans rumah semua tu. Cumanya dia tak cover daripada segi lawyer fee, architect fee dah. Maknanya untuk loan LPPSA ni, architect fee dengan lawyer fee ni dia tidak termasuk. Tapi kebiasaan customer ataupun mana-mana syarikat kontraktor ni ataupun kami sendiri ATH ni, kita akan mangkat loan untuk customer, untuk lawyer fee dengan architect fee tu dalam loan sendiri dah. Okey. Biasanya orang kata penjawat awam ni memang kalau tak ambil loan LPPSA ni memang rugi. Sebab satu pertama kalinya dia juga kata interest yang agak rendah. Lepas tu juga LPPSA juga memberi kemudahan selain daripada untuk pinjaman perumahan, dia boleh juga buat sekali dengan tanah. Maknanya kalau kita nak beli tanah, so kita boleh juga beli sekali dengan rumah. Maknanya loan LPPSA tidak terhad kepada pembelian satu unit rumah saja dah. Dan juga unit rumah untuk LPPSA juga dia bukan fokus kepada rumah yang sudah siap bina, bukan rumah yang baru kita nak bina. Maknanya dia dah include kata pelbagai option lah. Pertama untuk rumah yang baru nak bina, rumah yang sudah bina, beli bangunan rumah yang sudah orang jual, macam tu dah. Maknanya inilah kebagusan, kata bagusnya LPPSA dah. Okey, contohnya ini kalkulator pembiayaan ni awak boleh type di lppsa.gov.my. Dan dah link dia dah untuk check ni. Maknanya kalau macam sebelum kita nak bagi kepada pegawai pemasaran cek tu, kita sendiri pun boleh check dah. Ini masukkan nombor kad penalan lah. Ada sampel ke slip gaji? Saya nak try. Okey. Ni okey, saya buat contoh lah. Saya buat contoh je. Okey, saya buat contoh untuk pengiraan dia dah. Okey, ni contoh pengiraan lah. Kata untuk nak check kata berapa kelulusan yang diberi. Okey dah. Okey, contohlah jika sekarang ni penjawat awam dibenarkan untuk pilihan bersyarat adalah sehingga 60 tahun. Tapi saya ada dengar juga kata dasar baru dia boleh benarkan 59 tahun dah. Tapi kalau nak bersyarat awal juga pun boleh. Dikira ada alasan munasabah lah dah. Okey. Benda ni kita boleh masuk based on pada kata kriteria kita sendiri, based on pada payslip lah, slip gaji kita dah. Slip gaji ni mana nak dapat orang kata biasanya kalau penjawat awam ni sudah familiar dah benda ni, sudah tahu, boleh print melalui AJM dah, Jabatan Akauntan Negara tu dah. Masukkan ID masing-masing.
bolehlah print dulu. Sebabnya saya dulu bekas penjawat awal juga dah. Okey, gaji pokok ni berdasarkan pada gaji kita yang sekarang dah. Contohnya kalau kita starting dengan grade 19 ni, dia biasa starting dengan 1,200 atau 1,300. Jadi kalau kita starting dengan orang kata 29, kita akan start dengan 1,600. Grade 29 ke atas. Jadi kalau starting dengan 41, grade profesional dengan pengurusan ni, dia akan starting dengan 2,003 untuk sektor pengurusan, untuk badan beruniform, dan untuk bahagian kritikal macam jurutera ke, kata dari segi pegawai takbir diplomatik ke, kata dari segi tu mungkin starting dengan 2,004. Dan bahagian pengurusan kata kesihatan pula dah jadi tam pula ni. Untuk kesihatan ni biasanya dia pergi kepada 2,009 kata dah. Okey, sebelum tu Umi Syah saya jawab soalan dah. InsyaAllah nego nasi lemak je tepi jalan je. Alhamdulillah nasi lemak tepi jalan pun laku tu daripada kita start daripada payung. Lepas tu mungkin kata lepas tu boleh buka pada kedai sendiri. Banyak di Kelantan di Terengganu saya ingat kawan-kawan saya sendiri pun berniaga. Start daripada perniagaan payung, lepas tu boleh buka kedai sendiri. Mira Amir, alhamdulillah Mira Amir saya proses setiap kali lah mesti dia ada sokmo. Berapa lama proses LPC? Okey, Mira Amir, proses loan LPSA ni biasanya mengambil masa selama 6 bulan dah. 6 bulan kalau tak ada masalah apa-apa. Sebabnya dia gini, dia bila kita berurusan dengan kerajaan ni, dia sudah ada timeline frame dia sendiri. Maknanya satu-satu dokumen tu disubmit, dia ada tempoh 14 hari. Sebab kerajaan ni dia punya kata khidmat pelanggan dia, aduan dia tu, dia akan selesaikan masalah customer dalam masa 14 hari. So maknanya loan LPSA tu daripada proses mohon, kalau tak ada apa masalah tu 6 bulan tu memang complete lah. Untuk kita submit. Dia lambatnya di proses plan. Sebab proses plan ni kita kena masukkan kepada majlis. Tak kira macam contoh kalau nak buat rumah di Kuala Terengganu, kita kena masuk ke Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Kalau buat rumah di Kota Baru, kita kena masuk ke Pejabat Tanah Galian Kota Baru dah. Di situ saja proses lama untuk melibatkan LPPSA. Sebenarnya untuk LPPSA ni tak lama sangat. Saya rasa dalam masa sebulan, 2 minggu tu dah lulus. Sebabnya khidmat kerajaan ni dia dalam masa 14 hari dia akan selesaikan dah masalah ni. Khidmat biasalah, kata kalau yang kerja bahagian khidmat pelanggan, pegawai khidmat pelanggan tu, dia tahu maknanya dalam masa 14 hari dia kena close dah case dengan customer. Okey, Muhammad Syazwan nak tanya, kalau dapat loan swasta, tanah kita dulu kena sudah tukar nama dulu ke tak? Okey, Muhammad Syazwan, untuk loan swasta saya rasa tanah kena tukar nama dulu deh. Ataupun kalau macam sebab kalau untuk swasta ni bank nak tengok nama kita, nama yang nak mohon untuk buat loan tu. Sama juga dengan LPPSA. Lepas ni saya akan terangkan pasal tanah. Kita fokus pada loan dulu dah. Encik Syazwan. Okey. Lepas tu saya start dengan gaji, contohlah kita start dengan gaji sudah 3 tahun kerja, maknanya start masuk dengan grade 19. Kita start dengan sudah capai gaji 1,800 dah. Okey, 1,800. Lama mangku ni bagi yang kata yang macam CC ke dah. Ketua Khan ni dah, maknanya dah grade 22 tu. Okey, saya tak letak sini. Okey. Imbuhan tetap khidmat awal ni, okey, biasanya 300. Imbuhan kola ni biasanya dia bergantung kepada bandar, luar bandar dah. Kalau duduk bandar tinggi, contohlah bekerja di Kuala Lumpur dah, saya letak 300. Imbuhan tetap khidmat awal ni biasanya dia bergantung kepada grade lah. Kalau 300 ni saya rasa grade pegawai, maksudnya ni 1,5 lah untuk 19 dah. Okey, jadi semua jumlah allowance adalah 750 dah. Okey, jadi apa yang LPPSA fokuskan untuk kita lepas sesuatu pinjaman tu, maknanya dia bermula daripada gaji pokok, dia akan include dengan, dia akan masukkan sekali dengan jumlah allowance kita, iaitu 1,800 campur dengan 750 dah. Jadi jumlah potongan ni, contohlah kalau macam kita ada potong kedai BSP, sebelum kita confirm tak ada, tapi bila dah kita confirm ni kedai BSP ni kita tak ada potong lah dah. Okey, cukai pendapatan ni saya rasa bagi grade 19 tidak mencapai gaji 2,500, still tak ada lagi cukai PCB dah, potongan cukai bulanan tak ada lagi. Jadi biasanya penjawat awam ni saya tengok untuk grade profesional ataupun 29 ataupun 19 juga, dia banyak mencara orang kata tabung haji. Tabung haji ni bagi saya bagus, sebabnya dia dapat membantu orang kata mengukuhkan kewangan kita lah. Maknanya kalau kita berbuntu kata faktor kewangan, masalah faktor kewangan nanti, kita boleh gunakan tabung haji. Biasanya rata-rata penjawat awam yang saya tengok potongan dia melalui tabung haji ataupun pakai angkasa dah, potongan angkasa. Kalau anggota macam polis, tentera, biasanya dia punya payslip memang banyak kata tulis pasal angkasa dah, potongan angkasa. So kita consider lah untuk yang baru ni dia tak ada potongan mana-mana lah. Mari lepas pada dia confirm dengan kerajaan, dia tak ada potongan kedai BSP, dia tak ada potongan pakai dah. Okay, kita bagi contoh yang tak ada potongan dulu. So pendapatan bersih dia adalah 2,550 dah. Okay, jadi jika kategori pembiayaan ni mana? Jumlah potongan tak buat sebab tak ada potongan. Contoh consider. Lepas ni beritahu untuk potongan dah. Okey. Lepas tu untuk pembiayaan ni, contoh kategori pinjaman ni, okey,
Contohlah kalau biasanya LPPSA nak guna untuk pinjaman pertama dah. Kalau pinjaman kedua ni orang tak buat dah sebabnya biasanya umur tu mencapai 40 dah rugi, insurans jadi lebih tinggi dah. Okey, kita klik pada pinjaman pertama. Lepas tu kita pergi kepada pembiayaan sektor awam untuk Islamik dah, secara Islamik dah. Okey, lepas tu jenis harta ni kita tak. Harta ni, benda ni biasanya kalau kita nak beli, contoh untuk tanah tu, tanah lah kita nak beli tanah. Jadi ataupun kita nak beli rumah teres, kita nak buat rumah teres ke, ataupun kita nak buat rumah teres paruh kekal. Okey, untuk awak beli di ATH ni, kita semua letak pada rumah teres dah. Rumah teres sebuah kekal. Sebabnya, apa rumah teres sebuah kekal? Sebab kita beli rumah ni atas tanah kita sendiri dah. Jadi dia melibatkan orang kata milik kita dah sepenuhnya. Melainkan kalau kita beli di sebelah luar, macam di KL ke, macam di Pahang ke, macam di orang kata Penang ke, tanah tu bukan milik kekal kita. Maknanya dia ada pajakan daripada segi 99 tahun pajakan ke dah. Jadi untungnya kita di warga Pantai Timur ni, macam daripada segi di Terengganu dan Kelantan ni, tanah yang dibeli dan orang kata rumah yang mana-mana pemaju jual tu 100% tanah milik kita dah. Bukan license, dia kata freehold. Mana milik kita sepenuhnya lah, freehold dah. Okey, kalau kita beli di luar ni, maknanya kita kena letak rumah kedai kekal ke separuh kekal. Kalau macam beli rumah teres di KL tu, biasanya semua akan pilih rumah teres separuh kekal lah. Tapi contoh di ATH ni, kita akan letak rumah teres sebuah kekal dah. Okey, status kerajaan ni, serta kesiapan tanah ni, kalau dalam dengan ATH ni, kita akan buat dalam pembinaan lah dah. Kalau kita beli rumah yang siap dah, baru kita akan letak siap penuh dah. Okey, biasanya dengan ATH kita akan letak dalam pembinaan. Okey, lepas tu amount harta ni, okey, macam harga ni, harga dia ni berapa harga loan. Contohlah nak buat rumah package prima dengan harga 150 dah. Okey. Okey, amount harta ni kita tinggal dulu dan dia akan dah kira dah. Maknanya amount klien kita ni, dia maknanya dengan gaji 1,800 tadi capai alam 700.5 tu, maknanya tuan pada puan sudah dapat kelayakan untuk LPSA sebanyak 340,000 dah. Maknanya kalau anak ambil untuk nilai separuh ni 150 tu memang mampu dan lepas lah. Okey, macam mana kita nak tengok orang kata ni tinggal ni dia. Lepas tu kita letak pula sini amount harta untuk kita tahu detail bulanan pengiraan berapa nanti dah tempoh pembiayaan ni. Kita nak tengok sini. Jadi kita kena masuk juga amount harta. Jadi yuran guamam ni kalau boleh tak letak, sebab biasanya di sini kita akan ada include daripada amount harta dah. Okey. Jadi kita tekan kira. Tempoh pembiayaan ni kita ambil 35 tahun dah. Okey. Sebab biasanya customer dia nak betul-betul habis berapa boleh tarik dah. Kalau orang yang macam gaji 41 ke atas tu, yang dah start umur 30 lebih, yang gaji dah 5,000, 6,000 tu, mungkin dah kurangkan sikit dah tempoh pembiayaan dia dah. Kita ambil full lah. Full dia, kita kira dah, tekan kira. Okey, maknanya terus dia keluar sini layak, keputusan kita terlayak ke tak layak. Kalau memang sini keluar layak, biasanya memang layak. Memang akan lepas PPSA. Okey, contohnya dia ni gaji 1,800. Okey, seorang pejabat awam ni gaji dengan gaji 1,800 dengan ada allowance 700.5 sebulan. Okey, dia nak beli rumah dengan kita package prima dengan harga 150,000. Jadi insurans dia sudah kira direct, mana 17,000 untuk insurans. Lepas tu tercover kebakaran ni, kata yang terbaiknya LPFC sudah cover, termasuk insurans gadai, insurans kebakaran dengan insurans tercover sendirilah. Okey, dia dah include semua. Jadi semua jumlah pembayaran adalah sebanyak 168 dah. Okey, tempoh bayaran balik adalah sebanyak tempoh balik selama 35 tahun. Okey, anggaran bayaran balik pembayar adalah 745.20%. Jadi, untuk penjawat awam walaupun gaji 1,800, anda mampu untuk memiliki rumah. Tak payah risau dengan hanya bayaran RM745.20 dah. Kira kata kemudahan penjawat awam ni rugilah. Kata kalau dah kerja KJL tak confirm, jangan mikir lagi pasal rumah. Jadi kalau dah kerja KJL dah confirm, once dah dapat surat confirm tu, teruslah kata cari rumah. Kata aset yang penting untuk anak bini kita berteduh, untuk kita sendiri berteduh, untuk kata yang tak berkahwin buat rumah kepada ibu bapa. Yang saya pergi dekat kata Bukit Pulut itu tu, di Dungun tu, owner tu adalah seorang sarjan lah, wanita. Dia bertugas di IPD Pasir Mas dah. Dia bagus lah, dia buat rumah untuk orang tua dia walaupun dia tak berkahwin. Memang tu saya macam respect lah. Orang yang dahulukan orang tua ni, pasal rezeki dia akan selalu ada di hadapan dia. Okey, maknanya dengan gaji 1,800 tu kita mampu miliki rumah. Bayaran rumah pun kurang pada harga kata mampulah untuk setiap bulan dengan 700 lebih dah. Maknanya bagi penjawat awam ni rugilah kalau tak guna sektor LPPSA dah. Okey, biasanya dah selesai buat semak kan ni. Okey,
dan customer setuju, kita akan minta dia hantar dokumen kepada kita, maknanya dokumen slip gaji dia, IC dia. Lepas tu dia akan kena bayar deposit booking dia, dan kita akan sediakan plan dah. Okey, untuk kata memudahkan proses LPPSA macam saya kata daripada 0 hingga 6 bulan tu, untuk cepat dan masa kata tak lebih pada 6 bulan proses tu, kira sediakan plan semua tu, kira maksudnya macam saya nak gini, cepatlah maknanya. Once awak dah submit, hantar dokumen cepat, booking bayar cepat, lepas tu barulah kata proses awak tu lebih cepat dengan kami. Okey, Mira Amir, bos yuran guaman tu kira mana? Okey, Mira Amir, yuran guaman ni dia bergantung kepada kontraktor sendiri dah. Syarikat sesebuah. Macam kami ni, kami sudah ada amount yang spesifik. Untuk yuran guaman ni, Cik Mira ke boleh tanyalah kata pegawai pemasaran kami yang ada situ, antara kata Nur Farah Mokhtar, Wani Sen, siapa lagi tadi, Akmal Syamil, Baitin nanti, maknanya boleh tanya dah untuk yuran guaman dah. Sebab saya tak sebut yuran guaman benda tu kata berdasarkan pada harga semasa, kos semasa. Tapi yang saya tahu juga sekarang ni, yuran guaman biasanya tak lebih pada harga 10k ke 15k dah. Itu rate harga sekarang lah dah. Okey. Okey, seterusnya apa lagi yang nak tahu pasal LPPSA ni, bolehlah kata tinggal komen sebelum saya pergi ke KWSP dah. Okey. Sekarang kita fokus kepada KWSP. Okey. Apa pula ni? Okey, yang mana nak tengah tengok lagi, maintain tengok, share dulu dah, naikkan view. Sebab tak nyesal ni kita nak kecek pasal kata loan dah. Okey, KWSP pinjaman perumahan dah. Okey. Ini satu lagi yang kata bagi yang orang kata pekerja swasta lah, yang memang orang kata yang memang KWSP bagi kemudahan lagi untuk kita orang kata memiliki rumah pertama kita. Maknanya yang contoh bekerja sebagai oil and gas, pekerja kapal kan, maknanya yang kata duduk atas kapal tu banyak dah orang kata buat pinjaman dah. Okey, untuk pinjaman KWSP ni, untuk pinjaman KWSP ni, anda untuk beli rumah ni kita boleh guna akaun 2 dah. Maknanya anda boleh membuat pengeluaran daripada akaun 2 bagi mengurangkan ataupun menyelesaikan bagi perumahan atau memberi bantuan biaya kepada pasangan dah. Okey, maknanya kita boleh ambil akaun 2 dah. Okey, siapa yang boleh mohon ataupun syarat kelayakan dia adalah pertamalah semestinya warga negara Malaysia lah. Yang kedua, kenalah mencarum dengan KWSP dah. Okey, yang ketiga, umur hendaklah di bawah 55 tahun. Sebab apa dia tak bagi 55 tahun ke atas? Sebabnya 60 tahun tu kita dah tak mencarum KWSP dah. Okey, lepas tu mempunyai sekurang-kurangnya 500 dalam akaun 2. Maknanya selepas pada nak mohon tu, kita kena ada balance juga, ada RM500 dalam akaun 2. Okey, lepas tu telah membeli ataupun membina rumah kediaman. Okey, apa beza LPPSA dengan KWSP? Sebab KWSP mention di sini telah membeli ataupun membina rumah kediaman dah. Okey, untuk LPPSA kita boleh buat loan tanpa rumah tu siap lagi dah. Maknanya kita boleh apply loan walaupun rumah tu tak jadi rumah. Maknanya nampak tanah dah, kita boleh apply. Tapi untuk KWSP ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon kata nak mohon KWSP ni kena keluarkan modal dulu. Maknanya contoh nak buat rumah dengan harga 69k, rumah mampu milik di Kuala Terengganu lah dah. Okey, maknanya kena buat tubik duit dulu sebanyak 20,000 untuk kita buat proses nampak dulu body ataupun daripada segi 3-5% proses rumah, baru awak boleh mohon KWSP dan KWSP hang dia ke tapak, tengok rumah tu betul-betul dah tinggal 3-5% rumah yang kita tengah bina. Maknanya nak tengok juga rumah ni dah ada bentuk rumah lah, masa ikat bata saja tepi untuk body dah. Jadi barulah awak layak untuk mohon. Dan duit tu nanti, maknanya bila kita dah keluarkan 20,000 tu, jadi KWSP akan ganti balik bila dah kata tapak tu dah naik 35%. Jadi maknanya untuk penggunaan loan KWSP ni kita kena keluarkan duit kita sendiri dah. Maknanya kalau macam pegawai pemasaran kami kata kena keluarkan duit sendiri tu, dia tak nipu lah, sebab benda syarat pun dah ada, dah tertulis, dah termaktub dalam kata akta pembiayaan KWSP dah. Lepas tu juga anda telah didaftarkan sebagai pemilik rumah tersebut, pengeluaran individu saja. Okey, apa maksud yang KWSP highlight di sini? Maknanya rumah tu memang dah dinamakan dengan tanah nama kita sendiri. Lepas tu maknanya contoh kalau macam kita sendiri sebagai suami, ketua keluarga nak keluarkan KWSP ni, tanah tu memang kena nama kita dah.
Maknanya kalau bukan nama kita tak boleh lah. Nama contoh kita nak guna KWSP isteri kita, tanah nama mak dia, tak boleh. Ataupun nak guna keluarga KWSP kita, tanah tu, ataupun gini, bini nak guna nama nak keluarkan duit KWSP dia, isteri kita nak keluarkan duit KWSP dia, tapi nama tu tanah kita tak boleh dah. Maknanya kita kena tukar dulu proses nama tu dulu, siap-siap dah. Okey, lepas tu rumah kediaman telah dicas sebagai cagaran. Okey, ini standard lah dah. Maknanya bila dah kita ambil loan dengan KWSP ni, kita kena bagi cagaran. Maknanya kata geran tanah tu dia akan pegang kat kita dah dulu dah sepanjang proses pembinaan rumah lah. Bila dah rumah tu siap tu, barulah kata dia akan bagi balik lah untuk kata plan tu apa ni, geran tanah tu sendiri. Payah nak mari. Okey, yang kedua, ahli masih mempunyai baki pinjaman daripada isteri yang dibenarkan. Maknanya rumah dengan harga kita nak buat pembiayaan tu, kata dah capai tahap macam tu nak buat 65,000, biar duit dalam pinjaman kita pada 65,000 lah dah untuk KWSP. Lepas tu permohonan dibuat setahun sekali daripada tarikh permohonan sebelumnya. Maknanya contoh kita ada 300,000, kita nak buat rumah 65,000. Jadi untuk kita nak buat pula rumah 65,000 tahun depan, untuk rumah sewa ke kata aset dah. Banyak customer dia buat lagu tu. Dia kumpul-kumpul duit sampai daripada kerja daripada muda, masuk umur 45 tahun dia dah ada dalam simpanan 300,000. Okey, tahun ni dia buat rumah 65,000, tahun depan dia buat pula rumah 85,000 ke, untuk kata aset dia buat rumah sewa dah. Okey, maknanya dalam masa 1 tahun tu tak boleh buat 2-3 rumah dah. Okey. Lepas tu pinjaman yang lulus oleh institusi yang dibenarkan. Maknanya pinjaman yang pinjaman yang lulus oleh institusi yang dibenarkan ni maknanya adalah kata list-list institusi yang dibenarkan dah. Okey, list-list ni saya rasa kena refer kepada KWSP sendiri dah. Nanti dia akan bagi bank-bank mana yang dibenarkan. Maknanya macam Maybank ke, macam CIMB Bank ke gitu dah. Okey, lepas tu orang kata untuk KWSP ni saya rasa bagusnya sendiri, sebabnya dia ibarat kita guna duit kita lah dah. Walaupun kita rasa kita bekerja daripada muda, untuk orang pekerja sektor swasta ni, akhirnya kita dapat guna jugalah akaun 2 kita tu untuk keluarkan rumah. Jadi yang mana dah keluarkan ICNA tu, tak dapat lah nak tubik untuk rumah ni, sebab dah guna sikit dah. Okey, untuk kata pinjaman kata pinjaman personal loan ataupun pinjaman peribadi. Okey, pinjaman peribadi ni orang kata banyak dia bergantung kepada gaji tu sendiri. Biasanya untuk kami di HH ni, kami akan fokus, contohlah kita bekerja di orang kata syarikat yang macam Gamuda ke, Asia ke, kita akan pergi kepada panel bank dia sendiri dah. Banyak syarikat kami yang kata yang customer kami daripada TMB, daripada Felda Grand Venture, daripada orang kata Gamuda, semua yang nak apply dengan perumahan personal loan dia ni, guna bank ni, kita akan refer kepada bank untuk guna dia punya orang kata bank panel dia sendiri. Sebabnya apa kelebihan kita suggest bank panel dia ni? Sebabnya bila dengan bank panel ni, kata interest pun akan jadi rendah sikit. Lepas tu proses pinjaman loan tu mudah, sebab kita dah ada rekod dengan bank tu sendiri. Kalau macam kita tak rekod dengan bank tu sendiri, dia jadi payah untuk kita apply benda. Okey, saya rasa kita dah lama dah ni. Sampai di sini dululah untuk live ni.